Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Muhammad Rosmadi Santai tapi sampai. Dari Akademi YouTuber Malaysia membawakan guru pendidikan Islam kesayangan Anda, Ustaz Muhammad Rosmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa lagi dengan Ustaz Rosmadi. Pada kali ini, Ustaz doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okey, sihat mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Hari ini bersama dengan Ustaz lagi dalam Pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah. Tajuk apa hari ni kita nak belajar dah sedia? Okey, kita lihat tajuk kita ialah tayammum. Okey, tayammum. Okey, tajuk kita tayammum. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita seterusnya pada hari ini, bersama kita mendadah tangan untuk membaca doa agar sesi pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tanda tangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Lihat standard pembelajaran kita pada hari ini 4.1. Apa dia? Merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul dan secara beradab. Okey. 4.11 menerangkan pengertian tayamum. 4.12 menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Dan 4.13 menjelaskan rukun dan sunat tayamum. Baiklah, hasil pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Pertama, kita dapat mengetahui pengertian tayamum. Kedua, kita akan mengetahui sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Dan yang ketiga, rukun dan sunat tayamum. Okey, ada dia dah sedia? Baiklah. Lihat, saya nak tanya satu soalan. Cuba tengok. Okey. Soalannya, sebelum menunaikan solat, apakah yang perlu dilakukan jika tiada air atau sakit yang tidak boleh terkena air? Adik-adik boleh jawab? Tak tahu insya-Allah. Mestilah berkaitan dengan wuduk. Oh, bukan. Wuduk ialah air. Ianya adalah berkaitan dengan tayamum. Tajuk kita hari ini, tayamum. Okey, kita lihat apa itu pengertian tayamum. Jom kita lihat apa itu pengertian tayamum. Okey, pengertian tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai dengan niat. Maksudnya di sini, tayamum kita gunakan apa? Debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci. Di sini Ustaz nak beritahu
bahawa tayamum menggantikan wuduk atau mandi hadas disebabkan keuzuran. Maknanya, kalau tak boleh wuduk, kena tayamum. Ha, macam mana ni? Apa yang maksudkan dengan keuzuran? Mari kita belajar dan Ustaz terangkan sebab-sebab yang boleh kita bertayamum. Okey, dah sedia? Ini dia. Okey, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Ada 3. Pertama, ketiadaan air. Apa maksud ketiadaan air ni? Jom tengok. Apa maksud ketiadaan air? Ni dia ketiadaan air. Maksudnya, kawasan ni tak ada air. Macam ni dah gersang, tak ada air langsung. Ini pun kering kontang. Okey. Ni sebagainya. Di kawasan ni sejuk. Okey, maksudnya tiada air. Kita boleh bertayamum. Maknanya tak ada air, kita boleh bertayamum. Maksudnya, kalau sekiranya tempat kita tak ada air langsung. Maknanya satu taman kita, contohnya taman kita lah. Okey, rumah kita ada air. Tapi dekat surau kita ada air. Boleh tak tayamum? Kita tak boleh tayamum sebab surau kita, taman kita masih lagi ada air. Kalau satu taman tak ada air, barulah kita diharuskan bertayamum. Okey, jelas. Yang kedua, tidak boleh menggunakan air kerana sakit. Apa maksudnya ni? Tak boleh guna air kerana sakit? Mari kita lihat sama-sama. Okey, sakit yang tidak boleh terkena air pada anggota wuduk. Apa anggota wuduk kita? Muka, tangan, kaki. Maksudnya ada 4. Contohnya di sini, matanya. Okey, buat pembedahan. Bermakna tak boleh guna air. Pipinya tak boleh kena air. Tangan boleh kena air. Yang ni accident. Tangan dan kaki dia patah. Tak boleh kena air. Bermaksud anggota wuduk yang tidak boleh terkena air digantikan dengan tayamum. Maksudnya, kalau dekat sini, mukanya ni, muka sajalah kena tayamum. Yang lain, tangan, kepala, kaki, tak perlu bertayamum. Kena ambil wuduk. Jelas? Okey, seterusnya, satu lagi sebab yang mengharuskan tayamum. Apa dia? Ada air tetapi digunakan untuk keperluan makan dan minum sahaja. Air ada, tapi mencukupi untuk makan dan minum sahaja. Apa maksudnya? Maksudnya, ada air tapi hanya mencukupi untuk digunakan sebagai keperluan makan dan minum sahaja. Maknanya air tak banyak. Hanya diperlukan untuk minum, maknanya untuk basuh pakaian sikit, untuk makan. Bermakna dia diharuskan bertayamum. Okey, jelas? Ada 3 sebab. Ada 3 sebab apa dia? Ketiadaan air, tidak boleh guna air kerana sakit, ada air tapi hanya mencukupi untuk keperluan makan dan minum sahaja. Okay, seterusnya kita lihat rukun tayamum. Okey, rukun tayamum tadi sebab tayamum. Jadi kita tengok pula rukun tayamum. Ada berapa? Ada 5. Pertama ialah niat. Ini niat. Okey. Maksudnya kita letak tapak tangan ke debu tanah, kita baca niat. Apa niat dia? Cuba ikut sama-sama. Nawaitu tayammuma li istibahatis solah fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan bersolat fardu kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Yang pertama, rukun yang pertama ialah niat. Yang kedua, memindahkan debu tanah. Macam mana kita nak pindahkan debu tanah?
Mari kita lihat. Nampak tak tangan? Okey, kat sini dia tunjuk macam ni. Ni ustaz tunjukkan. Maksudnya, dia letak tangan dia dan dipindahkan. Pindahkan ke mana? Ke muka. Okey, ke muka. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat rukun tayamum yang ketiga. Menyapu debu tanah ke muka. Macam mana? Caranya menyapu debu tanah ke muka. Kita lihat sama-sama. Okey, kita lihat. Menyapu debu tanah ke muka bermula daripada atas. Okey, dia ambil tanah, dia tolak ke bawah, keliling. Okey. Ini yang menyapu debu tanah ke muka. Okey, seterusnya kita lihat. Menyapu debu tanah kedua belah tangan. Okey, mari kita lihat macam mana menyapu debu tanah kedua belah tangan. Dua tangan ni, okey. Mana dia tunjuk, dia guna tangan sebelah kanan untuk sebelah kiri. Kemudian kiri pula tolak sebelah kanan. Seperti gambar ini. Okey, nampak ya? Itu maknanya menyapu debu kedua belah tangan. Okey. InsyaAllah nanti kita akan belajar amalinya. Untuk yang ini, kita lihat dahulu rukun. Kita fahamkan rukun dia. Okey. Seterusnya, tertib. Okey, apa dia tertib? Tertib maksudnya melaksanakan mengikut urutan. Kita ikut urutan. Itu tertib. Maknanya ada berapa semua? Ada 5. Niat, dahkan debu tanah, menyapu debu tanah ke muka, menyapu debu tanah kedua belah tangan, dan tertib. Maknanya anggota tayamum hanya 2. Apa dia? Muka dan tangan. Okey, muka dan tangan. Okey. Seterusnya kita lihat sunat tayamum. Ada rukun. Jadi kita kena fahamkan sunat tayamum. Okey, ada berapa sunat tayamum ni? Okey. Semuanya ada 10. Okay, kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama. Boleh? Okay, yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menepuk debu tanah. Itu sunat. Kita tepuk debu tanah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunat yang kedua, menyapu muka dengan debu tanah dari atas ke bawah. Sunat. Daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Sunat. Okay. Yang ketiga, mendahulukan sapu tangan kanan dari yang kiri. Tadi yang kanan tu, kita buat yang kanan dulu kan. Itu kiri. Yang ketiga. Yang keempat, menyikitkan debu seperti menepuk dengan tepi tapak tangan. Kita buat sikit ke tepi tu kan. Macam ni. Okay. Tolak. Itu maksudnya menyedikitkan debu. Dan yang kelima, menjarangkan anak jari supaya debu tidak lekat banyak. Maksudnya kita kembangkan jari kita sebelum kita lekatkan di debu tanah. Okey. Seterusnya, yang keenam, menyelati anak-anak jari dengan debu. Maksudnya kita menyelati anak jari dengan debu. Kemudian tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum sebelum selesai menyapunya. Itu sunat. Okey. Ke-8, menghadap ke arah kiblat. Sunat kita arah kiblat. Ke-9, menanggalkan cincin ketika bertayamum. Itu sebaiknya agar kita dapat ratakan semua pada anggota tayamum. Hanya 2 saja, iaitu apa? Muka dengan tangan. Dan akhir sekali, membaca doa seperti doa selepas wuduk. Maksudnya, doa selepas wuduk sama dengan doa tayamum. Okeylah. Kita dah pun berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Okey. Saya harap semua dapat ingat tayamum tadi. Tayamum ialah menggantikan wuduk. Atau yang paling senang kita tahu, tayamum menggunakan debu tanah yang suci pada muka dan tangan dengan syarat-syarat yang tertentu. Ingat. Kemudian, sebab yang menyebabkan tayamum ada 3. Ketiadaan air, anggota wuduk tidak boleh terkena air,
Kemudian air hanya ada untuk keperluan harian. Rukun-rukun tayamum ada 5. Niat memindahkan debu, menyapukan debu ke muka, menyapu debu ke tangan dan tertib. Dan sunat ada 10. InsyaAllah, saya harap pembelajaran kita hari ini dapat sedikit sebanyak memahami kamu tentang pentingnya wudu. Kalau tak ada wudu, tak boleh solat. Kalau tak boleh wudu, kena tayamum. Okey? InsyaAllah, jumpa lagi di lain kali. Jangan lupa tolong subscribe. Okey? Tolong subscribe. Okey? Subscribe dengan menekan butang merah. Okey? InsyaAllah, moga berjumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Jadikan Quran sebagai teman sejati. Sekian, terima kasih. Santai tapi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.